masih gagal menemui mangsa-mangsa yang hilang. Masih gagal, namun usaha-usaha pengesanan masih lagi dilakukan setakat ini. Dan tuan-tuan perempuan pun lihat sekarang ni cuaca masih lagi dalam keadaan hujan renyai. Cuma di sini saya ingin memberi sedikit makluman dan juga perhatian. Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan jabatan-jabatan yang terlibat dalam menguruskan bencana kita pada hari ini. Saya selaku komander operasi ataupun ground commander untuk pusat kawalan tempat kejadian sebagai pegawai pemerintah gerakan ataupun ground commander di tempat kejadian, sebenarnya banyak dibantu oleh pasukan-pasukan sahabat kita, seperti mana yang telah dinyatakan, digariskan dalam MKN 20. Sebenarnya untuk pengurusan bencana negara ini ianya tertakluk di bawah pengurusan bencana negara ataupun Majlis Keselamatan Negara nombor 20, yang mana di situ telah menetapkan peranan dan tugas tanggungjawab masing-masing. Sebenarnya untuk makluman tuan-tuan dan puan, dalam kita mengendalikan krisis dan bencana ini, bantuan-bantuan, sokongan-sokongan daripada tim-tim, jabatan, agensi, tenaga pakar amat kita perlukan, dan kita ucapkan jutaan terima kasih kepada agensi-agensi yang terlibat. So untuk makluman, sebenarnya dalam hierarki pengurusan bencana daerah kita, bukan daerah kita sahaja, dalam hierarki pengurusan bencana, sebenarnya pusat kawalan tempat kejadian mestinya dikawal sepenuhnya oleh pihak polis. Tetapi dalam kumpulan sel-sel ataupun dalam kumpulan organisasi menguruskan bencana, kita ada 7 kumpulan sebenarnya. Yang pertamanya ialah kumpulan search and rescue, yang menyelamat. Yang ini terdiri daripada tenaga pakar yang menjalankan usaha-usaha menyelamat. Contohnya bomber, smart team, ATM dan sebagainya. Yang kedua ialah kumpulan sokongan. Kumpulan sokongan ataupun kumpulan yang memberi bantuan kepada kita dari segi peralatan logistik. Majlis perbedaran, majlis daerah, pejabat daerah dan sebagainya, NGO dan sebagainya, itu adalah kumpulan sokongan yang bantu kita. Dan kita juga ada kumpulan dari segi kesihatan dan rehabilitation, pemulihan. Dan ini juga penting. Sebenarnya tuan-tuan tengok, kita ada tim site kita, ada tim yang menjalankan pemulihan. Kesihatan selayang datang, hospital datang, bantu kita untuk melaksanakan mangsa-mangsa yang kita kena pasti, mangsa-mangsa yang traumatik dan sebagainya, cedera dan sebagainya, diberi rawatan awal, diberi counselling dan sebagainya. Dan kita juga ada kumpulan media. This is important ni media. Media itu yang saya nyatakan sini. Sekali lagi, macam saya kata tadi, GP pun memberi penekanan tadi supaya media ini menyebarkan tentang kalau ada maklumat, ada saja maklumat berkaitan dengan kejadian ini, kita menyeru masyarakat supaya datang ke balai polis, membuat laporan polis, datang ke tempat kejadian untuk kita dapatkan bantuan dan sebagainya, bagi kita memudahkan kita mencari pengesanan usaha-usaha untuk mengesan mangsa-mangsa yang terlibat. Di samping itu juga kita juga ada tim-tim yang lain, umpamanya tim dari segi kebajikan, tim kebajikan yang ini diuruskan oleh Jabatan Kebajikan dan ada mungkin dibantu oleh banyak NGO lah. Dan kita juga perlu ingat dalam kita mengenangi isu-isu seperti ini, kita ni pihak polis bukannya kita taklah satu pakar, tapi yang kalau dari segi tanah runtuh ini kita boleh lihat yang pakar ni adalah dari segi tim-tim seperti JUPEM, daripada JUPEM, dia orang pakar. Jabatan Farid dan saya, dia orang ni ada kepakaran yang boleh bantu kita untuk kita melancarkan, untuk kita tengok, mengkaji kita punya struktur-struktur dan sebagainya dalam kita melaksanakan tugas-tugas mengurus ataupun misi kita untuk mengesan dan mencari mangsa-mangsa yang selamat. So itulah saya dengan ini memberi jutaan terima kasih lah setakat ini kepada sahabat, kepada agensi bantuan saya, terutama ni dari segi bomber, tentera, smart team dan semualah, termasuk rakan-rakan media. Dan percaya tuan-tuan puan-puan rakan media tidak akan berhenti di sini lah. Kita akan mungkin operasi gini kita akan bersambung lagi pada hari-hari yang berikutnya sehingga kita dapat satu arahan yang lanjut. Saya ingat itu saja yang saya boleh berikan setakat ini.
dari segi urusan menyelam masih diteruskan dan tidak ada perkembangan terbaru lah setakat ini di tapak pencarian. Okey, mungkin saya boleh bagi pada pihak bomba. Okay, berkaitan dengan kerja-kerja operasi dan pencarian pada pukul lebih kurang 4.30 tadi hujan lebat, 4.30 tadi hujan lebat. So kita berhentikan operasi kita untuk keselamatan para petugas dan kita sambung semula makluman tuan-tuan rakan-rakan media semua bahawa kita sekarang telah menyambung semula operasi pencarian dan akan teruskan sehingga malam dan bergantung kepada keadaan cuaca hinggalah pada masa berkemungkinan dalam pukul 3 atau 4 pagi kita akan hentikan untuk memberikan peluang kepada operator bagi excavator untuk berehat bagi menyambung pada esok paginya pada pukul 8 pagi. Jadi pada hari ini kita telah menggunakan beberapa kaedah pencarian, iaitu pertama sekali menggunakan machinery iaitu excavator untuk menggali dan kita clearing tapak berdasarkan kepada sektor yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua menggunakan kaedah pengesanan melalui K9 dan ketiga kita menggunakan peralatan berteknologi tinggi yang dikenali sebagai GPR, Global Penetrating Radar. So pada hari ini GPR telah digunakan dan berdasarkan pada maklumat yang diterima, boleh dikatakan kita mendapat maklumat dan beberapa tanda kemungkinan ada mayat di dalam tanah. Walaupun apabila penggalian dilakukan, pencarian dilakukan, kita tidak menjumpai, cuma mungkin tanda itu mungkin objek-objek lain daripada body yang ada di dalam tanah. So DPR ni akan digunakan dan disambung juga pada besok hari bersama dengan untuk mengenal pasti di lain-lain lokasi yang disektorkan, iaitu di sektor A, sektor B dan sektor C. Okay. Ada soalan saja? Tahap risiko sekarang di kawasan ni zero. Tak. Tahap risiko untuk Okey, pada masa sekarang risiko pertama tadi risiko pergerakan tanah datang kepada keadaan hujan yang turun. Jadi keadaan tanah tu semakin lembur dan air yang masih lagi mengalir, jadi kita terpaksa berhenti. Dan pada sekarang ini kita menyambung semula berdasarkan pada keadaan dan susunan, tetapi di lokasi yang lebih selamat sikit kepada pasukan keselamatan dalam sektor yang ditetapkan, tapi berubah kepada lokasi yang lebih selamat. Dan pemantauan keselamatan juga telah dibantu oleh pihak JUPEM, di mana pihak JUPEM telah memasang sensor untuk pergerakan tanah, di mana jika berlakunya pergerakan tanah, so maklumat segera akan disampaikan kepada pasukan yang berada di lokasi pencarian. Setakat pada petang tadi kita tidak mengesan sebarang pergerakan tanah yang berlaku dan kita membuat keputusan untuk menyambung semula kerja-kerja penggalian dan pencarian di lokasi dan sektor yang telah ditetapkan. Tuan, adakah kaedah cross check dengan nombor-nombor plate kereta untuk cari family waris bangsa untuk pengecaman mayat? Okey, setakat ini ada 7 buah kenderaan lah. Setakat ini 7 buah kenderaan, memang kita dah ambil dia punya nombor pendaftaran dan semakan telah pun dibuat lah dengan semak dan masih lagi dalam sistem itu lah. Memang kita akan cross check dengan kenderaan tersebut, pemilik dan sebagainya, untuk kita mendapatkan siapa pemilik, mana dia termasuk dalam senarai yang menjadi mangsa dalam kes. Tuan, berapa banyak mayat yang belum dikenal pasti oleh waris? Waris pagi tadi kita dah serahkan 21
satu saya rasa. Ada tak yang waris tak datang lagi? Kalau pemain ada. Belum lagi setakat ini. Itu yang pagi tadi 21. So far semua ada family. So far kita masih lagi buat ada satu kita buat pengecaman lagi cap jari. Kita masih buat cap jari. So far semua ada waris lah. Datuk Razak, mungkin Datuk boleh berikan sikit ada apa-apa kekangan yang berada di casing hari ini. Okey, berdasarkan pada pencarian yang dilakukan, kekangan yang kita hadapi oleh pasukan untuk pergerakan, di mana di lokasi-lokasi penggalian itu keadaan tanah lembut dan ini agak menyukarkan kita untuk bergeraklah, dan juga dalam keadaan dengan penggunaan excavator. Jadi kita keutamaan kita pada keselamatan. Jadi dalam perkara ini kita telah menetapkan supaya pergerakan pasukan penyelamat tidak bergerak dan hanya berada di lokasi yang disektorkan dan menumpukan di kawasan pencarian. Maksudnya kita tidak bergerak terlampau agresif. Kita bergerak secara baik. Maksudnya bila dialokatkan di satu point, jadi pasukan penyelamat akan berada di situ untuk mengurangkan pergerakan kerana keadaan tanah yang digali, tanah yang dikeluarkan daripada poin yang telah ditetapkan. Setakat ini lain-lain kesukaran, ancaman itu pertama yang saya maklum tadi adalah berkaitan dengan pergerakan tanah dan aliran air yang masih berlaku. Bila keadaan cuaca baik, panas sebagainya, kemungkinan risiko untuk berlakunya pergerakan adalah kurang. Dan juga berdasarkan kepada keadaan sektor, di mana untuk makluman tuan-tuan sekalian bahawa di sektor C itu merupakan titik terakhir pergerakan tanah. Jadi keadaan tanah di sektor A dan sektor C dan sektor B dalam keadaan sama. Jadi tidak ada berada di kedudukan serut. Jadi di sektor A ada sedikit ancaman yang kemungkinan daripada bahagian atas sektor A itu ada kedudukan dia seperti serut. Jadi ancaman itu berlaku apabila hujan turun. So kita, di mana yang berlaku tadi, kita hentikan operasi pencarian untuk keselamatan pasukan penyelamat. Tadi lebih kurang sejam. Betul, hari ni ada ground penetration radar yang diguna pakai. Betul mana dengan device tu? Mungkin ke ada cara lain ke? Okey, penggunaan GPR membantu kita. Jadi kalau kita lihat yang daripada pihak Jupen dan juga yang daripada pihak NACMA tadi, banyak membantu kita mengecilkan skop pencarian. Walaupun penggalian dilakukan di kawasan yang dikesan, kita telah menggali jadi di kawasan tersebut dan kita tak jumpa lah, because mungkin dia detect dan lain objek. Tapi dia mengecilkan dan membantu. Maksudnya bila berlakunya tu kita tandakan. Contoh daripada pihak Jupen tadi mengenai ada berapa poin yang ditandakan, sebanyak 14 poin daripada GPR. Jadi kita fokus terus kepada poin yang telah dikonsumsi. Lagi sektor C daripada nama tadi kita mengenai dikesan 4 tanda-tanda yang berkemungkinan ada, dan apabila kerja-kerja penggalian dilakukan kita tidak menemui barang bodi lah. Walaupun sangat membantu kepada pihak pasukan penyelamat kerana ianya mengecil dan menumpukan di satu kawasan di dalam sektor tersebut. Okey, dia berdasarkan kepada apa yang berdasarkan kepada hari pertama dan hari kedua. Okey, pada hari pertama kebanyakan bodi yang dijumpai lebih kurang dalam 5 hingga 3 kaki terbenam, because
apabila berlakunya pergerakan tanah, dia akan membawa sama mangsa-mangsa. Jadi mangsa-mangsa kebanyakannya tertolak ke hadapan. Jadi itu pada peringkat awal tu memang kita mudah untuk mengesan mangsa. Pada hari pertama tu kita telah menggunakan excavator, dan daripada penggunaan excavator itu kita telah dapat 8 mayat daripada penggunaan excavator pada hari pertama. Pada hari kedua 3. Yang selebihnya tu mayat yang kita jumpa tu dia terkeluar, maksudnya body dia terkeluar, tangan terkeluar, kaki terkeluar, dan kita ada dari bawah runtuhan tepian pokok dan sebagainya. Itu yang kita jumpa, yang selebihnya lah. Pada hari semalam penggalian menggunakan excavator 3, dan hari pertama tu 8. Lebih kurang keadaan sama. Ketebalan tindian yang mengempak masa tu lebih kurang 3 hingga 5 kaki. Terima kasih media. Terima kasih.